warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana amma ba'. Yang dihormati kepada majlis tertinggi PMJ, seterusnya yang dikasihi kepada ahli Dewan Sahabat sekalian. Jadi alhamdulillah pada malam ini insya-Allah kita akan mengkhatamkan bacaan daripada kitab 40 hadis Imam Nawawi pada malam ini, malam yang terakhir untuk, dan hadis yang terakhir daripada kitab ini insya-Allah pada minggu hadapan kita akan kupas kitab yang baru. Jadi alhamdulillah saya ucapkan tahniah terutamanya kepada yang istiqamah daripada awal perkongsian saya daripada hadis yang pertama sehinggalah hadis yang ke-40 pada malam ini. Jadi alhamdulillah, moga-moga apa yang disampaikan ini bermanfaat dan kita dapat amalkan walaupun sedikit tanpa meninggalkan, dan walaupun satu perkara. Kita cuba semampu kita dan jangan tinggalkan dan sebanyaknya. Mana kita mampu kita buat, kita laksanakan insya-Allah. Jadi untuk hadis yang terakhir ini, hadis yang diberi tajuk dunia jambatan menuju akhirat. Dunia ini sebagai laluan sahaja, ataupun mudah faham, dunia ini tempat persinggahan dan jambatan daripada lahir kita dan sebagai laluan sahaja untuk kita menuju ke destinasi yang terakhir kita, iaitu akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kita akan sama-sama mendengarkan matan hadis daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kita akan ambil pengajaran daripada hadis ini. Hadis ini ada yang sangat ringkas tapi ia membawa maksud yang sangat hebat, dan itulah kan perjalanan hidup kita, tujuan hidup kita, matlamat sebenar hidup kita selaku hamba Allah Subhanahu Wa Taala. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibayya faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirun sabilin. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqulu idza amsayta fala tantazir as-sabah wa idza asbahta fala tantazir al-masa' wa khudhu min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Rawahul Bukhari. Hadis ini adalah hadis yang sahih daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar ni siapa? Dia adalah anak kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, yang mana sedikit kisah berkenaan Ibnu Umar ini. Dan ketika mana umurnya mencapai 16 tahun, dia pernah meminta izin kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, dan anak kepada Sayyidina Umar ni, dan Abdullah bin Umar, dan wahai Rasulullah, izinkanlah aku untuk pergi berperang bersamamu. Dan lantas Rasulullah SAW dan melarang Ibnu Umar ini untuk pergi berperang kerana Rasulullah berkata kepadanya dia adalah masih muda. Lantas satu ketika peperangan yang seterusnya, Sayyidina Umar, sahabat Nabi sendiri meminta izin kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, anak aku sudah besar, anak aku sudah mencapai umur akil baligh, maka izinkanlah dia untuk pergi berperang. Jadi pada ketika itu Rasulullah menerangkan kepada Sayyidina Umar kenapa dia menghalang, tidak mengizinkan Ibnu Umar, Abdullah bin Umar ini untuk pergi berperang, kerana Rasulullah ingin membentuk dia menjadi salah seorang daripada sahabat Nabi dalam kategori sebagai ulama, orang yang bijak pandai. Kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW dan ketika zamannya, dia tidak menjadikan semua sahabat dia ulama, dia tidak menjadikan semua sahabatnya orang yang cendekiawan. Akan tetapi Rasulullah membahagi-bahagikan. Ada sahabat yang dipimpin, dibentuk untuk menjadi pemimpin. Ada sahabat yang dibentuk, diterapkan dengan ilmu-ilmu untuk menafsir Al-Quran dan sebagainya sebagai ilmuwan. Ada sahabat yang dilahirkan sebagai tentera dan sebagainya. Tidak semua sahabat Nabi ini yang mereka sama. Dan ada Rasulullah berbagikan. Sebab itu ada ayat Quran yang pernah turun, dan ada sebahagian kamu keluar berperang dan ada sebahagian kamu lagi menetap di tempat kamu. Dan kerana apa? Jika dibahaskan oleh ulama, ditafsirkan ayat tersebut, iaitu bila mana orang yang balik daripada berperang ini, mereka dapat juga menuntut ilmu daripada orang yang menetap, tidak keluar berperang. Jadi ada setengah perkara yang Rasulullah anggap itu yang terbaik untuk mereka. Jadi begitu jugalah kita, dan dalam selaku ketua dalam satu syarikat, ketua dalam satu organisasi, dan kita dapat lihat kelebihan pekerja-pekerja kita, staf-staf kita. Mereka ada kemampuan sekian, kita asah dengan perkara yang tersebut. Bukan semua buat kerja sama rata, dan last akan jadi tidak teratur dan sebagainya. Jadi kita sambung balik kepada hadis tadi daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW memegang kedua bahuku. Dan Rasulullah berhadap dengan Ibnu Umar, memegang kedua bahu Ibnu Umar, lalu bersabda, jadilah kamu di dunia ini, ketika hidup ini, di dunia ini, seolah-olah kamu adalah orang asing.
atau sebagai orang yang melalui jalan. Hadis Rasulullah ini hadis yang penuh dengan kiasan atau dalam bahasa Arabnya balaghah dan bahasa kiasan. Rasulullah tidak menyebutkan secara jelas. Akan tapi ada setengah hadis Nabi yang sebut secara jelas. La taghdab contohnya, jangan marah. Jelas Rasulullah sebut. Jadi kenapa? Kenapa ulama menyebutkan ada hadis yang Rasulullah sebut secara jelas? Contoh dia, la taghdab, jangan marah. Tapi hadis ini Rasulullah menyebutkan, jadilah kamu seperti orang asing. Maksudnya tersirat. Kenapa? Jadi kenapa hadis sebut kata Rasulullah ini berubah-ubah? Ada yang jelas, ada yang kiasan dan sebagainya. Kerana kita lihat siapa pendengarnya. Siapa yang mendengar hadis Rasulullah itu. Jadi kita dapat tahu kenapa hadis Rasulullah itu disebut secara jelas. Sebagai contoh, hadis ini ditujukan kepada anak Sayyidina Umar dan Abdullah ibn Umar. Yang mana saya sebutkan pada awal tadi, yang mana Rasulullah ingin membentuk dia sebagai seorang ulama. Jadi bahasa yang disampaikan itu bahasa-bahasa yang beraras tinggi. Berbeza dengan hadis-hadis lain yang mana Rasulullah sampaikan secara umum kepada semua sahabat. Tidak secara khusus. Ada secara umum, ada secara tempat yang terbuka. Jadi lafaz Rasulullah itu lebih kepada yang lebih jelas agar tidak ditafsirkan secara bermacam-macam pagai, bersih. Bila mana disebut secara jelas, maka orang akan faham secara jelas. Tetapi bila mana secara umum disampaikan secara kiasan, jadi setiap orang itu akan ada pendapat masing-masing. Mereka menafsirkan sekian, yang individu ini menafsirkan sekian. Jadi pelbagai tafsiran, maka dia tidak mencapai hadaf yang sepatutnya. Itu mana yang Rasulullah SAW nak. Jadi begitulah bagaimana Rasulullah bila mana dia mengenal mad'unya ataupun individu yang ingin dididiknya. Jadi dia menggunakan kaedah bahasa yang bersesuaian dengan individu tersebut. Yang mana Abdullah ibn Umar ni dia seorang yang cendekiawan, orang yang dilahirkan ataupun dibentuk oleh Nabi untuk menjadi ulama. Maka Rasulullah menyampaikan kepadanya ilmu-ilmu dengan laras bahasa yang tinggi, yang bersesuaian dengan kehendak dia. Jadi begitu juga kita, dan bagaimana kita toleransi ataupun berhubung dengan kita punya pekerja dan sebagainya, perlu menggunakan kesesuaian kita. Kalau orang tu berada yang pengalamannya dah banyak 10-15 tahun bekerja dengan kita, maka kaedah kita, pendekatan kita berbeza dengan orang yang baru kerja dengan kita sebulan, mungkin seminggu. Tidak sama cara kita berhubungan. Jadi begitu bagaimana Rasulullah bergaul dengan madu-madunya ataupun pekerja-pekerjanya, orang yang berada di bawahnya. Dan kita perlu bersesuaian, bukan semua kita pukul rata. Jadi daripada hadis Nabi ini, Abdullah bin Umar berkata, maksudnya Abdullah bin Umar ni dia dapat simpulkan apa yang Rasulullah sampaikan ni, iaitu yang mana Rasulullah sampaikan, yang pertama, jadilah kamu orang asing. Di dunia ini jadilah seperti orang asing. Macam mana kita jadi orang asing ni? Kalau daripada sini, ketika kamu berada di sekeliling keluarga kamu, orang yang kamu kenali, jadilah kamu orang asing. Itu yang pertama. Yang kedua, jadilah kamu orang yang sekadar melalui jalan. Melalui jalan. Jadi Abdullah bin Umar ni dia dapat menafsirkan tepat dengan apa yang Rasulullah sampaikan, iaitu apabila engkau berada di waktu petang, maka janganlah engkau menanti waktu pagi. Dan apabila engkau berada di waktu pagi, janganlah engkau menanti pada waktu petang. Manfaatlah kesihatanmu sebelum sakitmu, dan hidupmu sebelum datangnya kematianmu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi ahli dewan sahabat sekalian, daripada pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis ini, iaitu yang pertama, Rasulullah menyebutkan bila mana dalam kita hidup di dunia ini, jangan kita terlalu mengikut arus. Sebagai contoh, kita hidup dalam perkara yang biasa-biasa. Kita selalu, orang yang berniaga ni, dia akan mengambil satu tindakan yang walau biasa. Kadang-kadang orang bekerja 8 jam sehari, tapi orang yang berniaga ni bekerja lebih. Jadi begitulah definisi Rasulullah SAW dalam hadis ini. Kita kena jadi lain daripada yang lain, kerana kita ada matlamat kita, ada perkara kita. Tetapi dalam perniagaan yang biasa kita lakukan ini adalah lebih kepada mencari pendapatan, membantu orang lain, memudahkan urusan lain. Tapi hadis Rasulullah SAW lebih fokuskan kepada perkara-perkara ukhrawi, perkara-perkara akhirat, yang bagaimana orang biasanya kita dapat lihat, orang ini cukup mengamalkan solat fardu sahaja. Kita pun terikut arus. Okey, cukup saja solat 5 waktu, tidak melakukan solat lain. Tapi Rasulullah SAW kita, jadilah seperti orang asing. Bagaimana orang melakukan solat sunat, kita tambah lagi. Tidak sama seperti orang lain. Kita menggandakan, membeza-bezakan kita dengan orang lain dengan kelebihan amalan-amalan kita. Itu antara secara umumnya. Dari segi tasawufnya, bagaimana kita tidak terlalu fokus dengan perkara-perkara dunia, arus semasa. Orang cukup melakukan itu saja, kita pun menganggap selesailah. Kita dah sesuai dengan orang sekeliling kita. Kita dah melazimi setiap datang masjid, cukuplah tu, aku tak ada amalan lebih. Kita dah rasa okey, sekadarnya sahaja, dan terlalu ikut arus semasa. Dan kita kena sedar bahawa setiap perkara itu, kadang-kadang bila kita dah terlalu selesa dengan
kebiasaan kita. Kita dah terlalu selesa dengan, kita rasa benda itu dah mencukupi, maka kita disebut dalam tafsiran ulama dalam hadis ni, bila mana kita wujudnya perasaan tersebut, maka di situlah akan mulanya jarum-jarum halus syaitanir rajim. Jarum-jarum syaitan sempurna, dan kita tidak mahu menambah lagi, maka itulah sebagai satu tanda kejayaan kepada syaitan untuk menghalang seorang hamba Allah ini untuk menambahkan amalannya dalam amalan-amalan lain. Kita nampak perkara itu dah. Okay, aku dah melakukan perkara fardu, perkara wajib, aku tak buat maksiat, selesai. Tapi kita kena sedar bahawa jarum-jarum syaitan itu sangat licik. Kalau ikut dalam sirah ataupun dalam tauhid, dan dalam kitab-kitab tauhid, bahawa syaitan ini hidupnya lebih lama pada manusia. Jadi mereka ni lebih berpengalaman daripada kita. Mereka ini lebih licik daripada kita. Mereka ni lebih mahir dalam menyesatkan kaum Adam dan anak-anak Nabi Adam. Jadi kita kena sedar bila mana kita dah terwujud, terdetik dalam hati kita bahawa kita dah kita kena perbaiki balik niat kita, tambahkan lagi dan amalan-amalan lain. Kerana kita risau bila mana kita rasa cukup dan kita dah rasa sempurna amalan kita, mungkin itu sebagai satu tanda dan kita dah ada rasa sifat takbur dan sebagainya. Kita dah ada rasa sifat dan riak dan sebagainya. Jadi benda itulah dan seburuk-buruk perkara, maka bila mana kita tidak ada wujudnya perkara tersebut, maka kita buat amalan tersebut, kita dah rasa ikhlas. Tapi bila mana kita dah rasa cukup, maka keikhlasan itu sebuah sedikit akan terhakis, terbuang, sehinggalah menjadi kosong. Maka bila mana hilangnya ikhlas, maka amalan kita ini akan jadi amalan yang sia-sia dan umpama sekadar melepaskan tanggungjawab sahaja, tapi bukan perkara matlamat yang kita nak. Sebenarnya hadis Nabi tadi, dan kita perlulah menjadi orang yang sentiasa berjalan ataupun orang yang melalui jalan sahaja. Yang mana kita ini antara gambaran ataupun disebutkan dalam sini, dan kita ni, dunia ni adalah tempat yang beristirahat ataupun tempat persinggahan sahaja. Dan kita bila mana kita merasakan kecukupan, maka kita akan terhenti di sini saja. Kita dah sampai dunia, dan kita melakukan satu amalan, dah cukup, okey dah, aku nak maintain yang ini sahaja. Jadi maka di situlah perhentian kita sahaja, kita tidak akan sampai ke destinasi yang terakhir. Iaitu yang mana kita tahu destinasi terakhir kita adalah akhirat Allah Subhanahu Wa Taala, syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah tempat yang kita sangat-sangat mahukan. Dan akan tapi ramainya orang, mereka hanya berhenti di pertengahan jalan dan mereka merasakan mereka dah mencapai tahap yang terbaik di sisi Allah. Mereka dah mencapai tahap yang tertinggi di sisi Allah. Mereka menganggap perkara tersebut dan hadir dalam diri mereka. Akan tapi Allah sahaja yang mengetahui perkara tersebut. Dan kalau dibentangkan perkara dan pahala dan dosa, maka kita akan sedar perkara tersebut. Akan tapi Allah rahsiakan kerana apa? Allah nak hadirkan dalam diri kita rasa kehambaan. Dan rasa perlunya Allah dalam hidup kita. Perlunya ada matlamat hidup kita ni untuk apa? Untuk mencapai redha Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana dibentangkan ataupun dibuka hijab kita bagaimana dosa kita banyak mana, pahala banyak mana, maka lantas manusia akan melakukan amalan secukupnya sahaja. Cukuplah lebih satu pahala daripada dosa. Jadi mereka tidak akan tambah amalan sahaja. Jadi itulah bagaimana Allah merahsiakan, antara sebab kenapa Allah rahsiakan perkara tersebut, kerana Allah ingin menghadirkan dalam diri kita rasa kehambahan itu. Rasa kita ni sebagai manusia, hidup kita ni hina. Kita perlu Allah sebagai kebergantungan kita, dan kita perlukan tempat yang untuk kita memohon segala-galanya. Dan bukan kita hidup atas kesungguhan kita. Kita hidup atas kehebatan kita. Dan aku dah banyak buat amalan dah ni. Dan kadang-kadang seorang ulama juga mampu tergelincir dan mampu tersungkur kerana sifat riak dalam hatinya, sifat bangga dalam hatinya, dan maka dia akan tersungkur dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ahli dewan sahabat sekalian, dan dalam hadis ini, bagaimana antara dua individu, dan individu muda yang sahabat Nabi yang mana dipupuk ataupun dididik oleh Nabi SAW daripada kecil dibentuk untuk menjadi seorang ulama, iaitu yang pertama anak Sayyidina Umar ini, Abdullah bin Umar, dan yang kedua Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Dua individu ini individu yang sangat-sangat hebat, menjadi rujukan bila mana Rasulullah SAW wafat. Yang mana kalau kita belajar hadis-hadis berkaitan dua individu ini, bila mana Rasulullah menyampaikan pesan kepada mereka, Rasulullah akan menghadap secara terus kepada mereka. Menghadap secara terus. Dan bukan menghadap secara umum. Rasulullah akan fokus kepada dia dan menyampaikan apa yang ingin disampaikan.
Berbeza dengan hadis-hadis lain, Rasulullah bercakap secara rambang sebagaimana khatib yang menyampaikan khutbahnya. Dia tidak pandang kepada seorang saja, tapi dia memandang kepada semua yang mendengar. Tetapi bila mana dua individu ini, yang pertama Abdullah ibn Umar dan Abdullah ibn Abbas, yang bila mana Rasulullah menyampaikan pesanan padanya, dia akan fokus. Bentuk akan menghadap seluruh Rasulullah SAW akan menghadap seluruh tubuhnya kepada dua individu ini untuk bila mana ingin menyampaikan nasihat, pesanan dan sebagainya. Jadi kita juga selaku ibu, ayah dan sebagainya, dalam membentuk anak-anak kita menyampaikan nasihat sebagainya, itu adalah cara yang terbaik. Mana Rasulullah SAW suri teladan yang baik, husnul, sebagai panduan uswatun hasanah, uswatun hasanah sebagai contoh teladan yang baik kepada kita. Rasulullah dalam kehidupannya dah memberikan contoh, sama ada kita sahaja sadar bahawa perkara tersebut boleh dipraktikkan ataupun tidak. Kita dah nampak cara Rasulullah, jadi kita boleh amalkan dan kita praktikkan kepada anak-anak kita dan kepada menti-menti kita dan bakat-bakat kita kan, pelapis-pelapis kita dan sebagainya. Jadi perkara tersebut ada dalam bagaimana siri-siri dakwah Rasulullah. Dan Rasulullah mendekatkan ataupun menarik pada umat-umatnya, orang yang mendengarnya kepada dia dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan akhlak yang Rasulullah pamerkan kepada mereka. Jadi untuk akhirnya Sayyidina Umar pernah berkata, usahalah kalian untuk mencari hasil dunia ini seperti kalian hidup selama-lamanya di dunia. Dan usahalah kalian untuk mencari harta akhirat seperti mana kalian ingin mati pada keesokan hari. Dalam kata Sayyidina Umar ini, kita tidak menjadi masalah untuk mencari harta dunia, nak cari habuan dunia, tidak menjadi masalah. Akan tapi disebutkan oleh ulama tasawuf, janganlah kita letak harta ini di dalam hati kita, tapi letaklah harta ini di dalam genggaman kita. Kerana apa? Kan kita lihat sendiri pada sirah-sirah sahabat, para sahabat, mereka tidak meletakkan harta dunia ini dalam hati mereka. Mereka meletakkan harta ini dalam tangan mereka. Bila mana diperlukan Islam dalam bentuk kewangan, harta benda sebagainya, mereka akan berikan 100%. Itu bagaimana harta tidak ada dalam hati. Dan bila mana kita sayang pada harta, kita cek baik hati kita. Sanggupkah kita bila kita disuruh kepada jalan Allah SWT, sanggup tak kita bagi 100% harta kita? Sanggup ataupun tidak? Saya pun sendiri masih tidak ada keimanan setinggi itu. Dan bagaimana kisah sahabat berlumba-lumba memberi sedekah kepada Islam, Sayyidina Umar berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku telah menginfakkan separuh daripada hartaku. Maka datanglah Sayyidina Umar sudah merasakan bahawa dia sedang memberikan yang terbanyak. Dan pada ketika itu, datangnya Sayyidina Umar mengatakan, wahai Rasulullah, aku telah menginfakkan 100% hartaku. Maka Rasulullah berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan? Sesungguhnya aku meninggalkan pada isteri aku dan anak aku Allah dan Rasulnya. Bagaimana hebatnya iman para sahabat pada ketika itu. Mereka berlumba untuk infak dan mereka sanggup. Mereka yakin rezeki Allah itu sentiasa ada. Mereka yakin Allah akan memberikan benda yang terbaik dan menggantikan benda yang terbaik bila mana kita melepaskan keduniaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya pun masih belum sampai ke tahap itu. Jadi kita sama-samalah dan saling memperingati dan saling memperbaiki diri kita agar kita dapat capai tahap keimanan seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan antara kata-kata ulama yang mengatakan bila mana ditimbangnya dan iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan seluruh umat manusia pada zaman sekarang, timbangan akhirat dan timbangan, maka berat lagi iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berbanding iman kita seluruh dunia ni. Bukan iman saya seorang timbang dengan iman Sayyidina Abu Bakar. Seluruh dunia ini bila mana ditimbang imannya, maka berat lagi iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi kita perlu berusaha mencari harta dunia dan tidak menjadi masalah. Akan tetapi bila mana mencari harta akhirat itu perlu bersungguh-sungguh, lebih bersungguh-sungguh. Kerana itulah adalah tujuan utama kita. Mencari rezeki dunia tidak menjadi masalah, kerana itu juga menjadi punca pahala kita. Dan kita mampu menginfak, mampu beri zakat yang lebih, mampu memberi sedekah yang lebih berbanding orang yang tidak berharta dan sebagainya. Kita mampu dengan harta-harta yang kita ada, kekayaan yang kita ada sebagainya, kita mampu memberikan manfaat yang lebih kepada yang memerlukan. Kita mampu memberi sedekah yang banyak, kita mampu mengeluarkan zakat sehingga berjuta-juta. Jadi itu pentingnya dalam kita mencari rezeki dengan tujuan kita nak membantu orang lain, kita nak memberi zakat yang lebih. Jadi kita tanamkan dalam niat kita agar sentiasa mencari rezeki itu kita memudahkan ataupun membantu sahabat saudara kita yang masih tidak ada kelebihan, kesenangan sebagainya. Dan kita kena sedar bahawa dalam setiap rezeki kita itu ada rezeki orang lain. Ada rezeki orang lain. Sekiranya kita tidak memberikan kepada yang hak, sebagai contoh kita, yang hak kita ni adalah zakat sebagainya. Sekiranya kita tidak memberikan kepada yang hak, maka Allah akan ambil dengan pelbagai cara. Sebagai contoh, Allah akan ambil dengan memberikan
kesakitan, kita terpaksa keluarkan duit untuk perubatan. Allah akan berikan kecelakaan sebagai contoh aksiden dan sebagainya, maka kita terpaksa keluarkan dana yang lebih. Jadi begitulah bagaimana sekiranya kita tidak memberikan pada hak, ada tempat-tempat lain yang Allah akan ambil. Sebab hak itu tidak tertunai dan hak itu tidak diberikan kepada yang selayaknya. Jadi wallahu alam bisawab. Selesai sudah perkongsian untuk kitab Arba'in Nawawi, 40 hadis Imam Nawawi. Semoga sepanjang perkongsian ini memberikan manfaat kepada yang mendengar daripada hadis yang pertama berkenaan niat, sehinggalah hadis yang terakhir sebagai matlamat kita di dunia ini untuk menuju akhirat. Dan moga ia bermanfaat bersama, insya-Allah pada minggu hadapan saya akan cuba carilah kitab yang terbaik untuk kita kongsikan, kitab yang sedikit ringan dan akan mudah untuk kita kongsikan. Jadi wallahu alam bisawab, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan yang buruk itu datang di atas kelemahan saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jutaan terima kasih kepada Ustaz Helmi kita yang buat sedikit perkongsian hadis. Tanpa kita sedari sebenarnya dah habis lah sampai hadis yang ke-40 pada malam ini. Langsung pada 116 program Boyadu Mulia. Jadi insyaAllah jadi sedikit perkongsian daripada Ustaz ni sebenarnya dapat memberi manfaat lah untuk kita, yang mana kita dapat infakkan sedikit masa kita pada malam Isnin, malam Selasa ni lebih kurang 30 minit. Jadi untuk dapat lebih lagi sebenarnya kita boleh pergilah bertemu dengan ustaz-ustaz ataupun guru-guru agama kita yang ada di sekitar kita lah sebenarnya. Yang menuntut ilmu ni sebenarnya tak ada alasan lah. Sampai sekarang pun sebenarnya menuntut ilmu pun kita boleh bawakan secara online ni kan, benda ni. Tanpa kita perlu jejak kaki di madrasah ataupun surau ataupun masjid. Tapi sebenarnya ini salah satu alternatif lah. Kita juga kena gerakkan diri kita untuk pergi, untuk mencari ilmu. Ilmu ni takkan datang kan. Begitu juga dalam untuk ilmu perniagaan. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Ustaz. Tanpa jemu memberi perkongsian ilmunya kepada kita, ilmu yang disampaikan tu memberi manfaat lah kepada kita dan sahabat-sahabat di dalam PMJ. Terima kasih Ustaz. Jadi tanpa membuang masa, untuk slot yang kedua pada minggu ini kita nak bertuah lah. Sebab apa? Didatangkan kos kalis kita. Saya rasa ini kali yang kedua ke ketiga ni sebenarnya kita panggilkan. Kedua kali kedua. Kali kedua coach. Ada yang mungkin dah biasa dengan coach kalis kita. Yang mungkin ada yang kali pertama. Kalau yang dah biasa tu mungkin kita akan ulang kaji lah kepada saya. Sebab apa perjumpaan kita ni masa yang sangat singkat. Itu sebenarnya kita bagi sedikit panggil macam mukadimah lah. Untuk lebih lagi nanti kena berhubung sendiri lah. Jadi kita bagi peluang bukan kepada coach kalis juga, kepada lain-lain usahawan yang ada kat dalam ni, sahabat-sahabat yang ada ilmu. Sebenarnya ilmu ni bukan untuk kita sahajalah, sebenarnya kita kena kongsi, sharing kan, kita berkongsi. Benda tu yang akan beri manfaat kepada untuk kita lah sebenarnya. Jadi tanpa membuang masa lah, majlis dengan ini mempersilakan coach kita yang daripada tadi bersama-sama kita daripada mula di talian untuk perkongsiannya dengan sahabat-sahabat yang hadir pada malam ini. Jadi majlis dengan segala hormatnya, yang takzimnya mempersilakan coach kita. Silakan coach. Alhamdulillah, terima kasih Tuan Zakaria. Boleh dengar suara saya ya Tuan? Dengar. Okay, jelas. Okey, terima kasih. Alhamdulillah. Okey, pertamanya terima kasih kepada PMJ kerana menjemput saya, especially kepada Puan Mahiran, Tuan Kak Yan, yang memberi peluang kepada kita lah, para usahawan, untuk berkongsi sedikit ilmu. Dan tak lupa juga kepada Ustaz Helmi tadi, satu tazkirah peringatan yang baik. Okey, memandangkan kita pun ada sedikit masa je malam ni. Okey, boleh saya share slide ya Tuan? Boleh, silakan. Boleh tak? Okey. Boleh nampak ya? Okey, nampak. Okey. Okey, baik. Alhamdulillah. Baik. Seperti yang Kak Yan amanahkan kepada saya, okey.
Ya, saya memang salah seorang certified trainer dan saya selalu menggunakan tools Colored Brain lah untuk pelbagai application. Tapi insyaAllah malam ni saya akan kongsikan bagaimana kita boleh tingkatkan jualan dengan menggunakan psikologi Colored Brain. Okey, sebentar sikit mengenai saya. Okey, selain daripada saya adalah seorang certified Colored Brain trainer and coach. Okay, dan saya juga adalah certified human emotional drivers motivator, di mana ini adalah modul yang seterusnya ataupun tools yang seterusnya selain daripada Colored Brain. Kita gunakan human emotional drivers ni untuk kita kenal pasti apakah faktor motivasi seseorang manusia itu, ataupun bahasa mudahnya hot button kita lah. Okay. And then yes, saya juga adalah salah seorang certified HRDF trainer. Okay. Okay, saya nak tanya kepada anda semua, apakah yang anda nampak daripada gambar ni? Mungkin boleh gunakan chat ataupun voice. Dua lelaki. Cawan, lepas tu? Dua lelaki hidung bertemu hidung. Okay. Ada saya dengar cawan dan dua lelaki yang bertemu hidung. Okey, lagi. Saya nampak apakah ini tuan? Tuan Izzat mesti nampak cawan. Cik Haji je. Soalan dia tuan. Okay, so ada lagi tak yang nak bantu? Nampak apa gambar apa ni? Kalau dua lelaki pun bahaya juga sekarang ni kan. Kalau ya, band betul. kan. Ke situ pula dia. Ya, faham. Ada trending issue kan, viral issue dekat negara kita kan. Konsep apa ni. Okay, so ramai yang dia macam ni. Dia tak semestinya betul atau salah, tapi dia adalah betul mengikut apa sangkaan kita. Okay. Siapa yang nampak, macam mungkin saya dengar suara Kak Yan kot tadi, nampak dua lelaki. Kalau nampak dua-dua macam mana? Saya nampak dua-dua tu. Yang pertama power kali dah kan. tinggal kau nampak dua-dua. Itu pahala banyak tak? Angle nampak macam ini kan gelas. Tapi kalau ni nampak dua lelaki bertemu hidung. Saya boleh nampak dua-dua lah. Saya nampak macam piala FA. Macam piala FA. Okay, saya nak ambil kira yang pertama kali, yang instant punya tu. Perception tu. Yang pertama tu. Mungkin bila kita Pertama tengok dua lelaki. Dua lelaki. Okay. Sebab yang kali kedua tu mungkin dah jadi tak aci dah sebab kita dengar jawapan daripada kawan-kawan kita. Kan? Okay, sebenarnya bukan apa. Sebenarnya kita nak merujuk kepada benda ni lah. Genetik brain processor kita. Sebenarnya kita dilahirkan dengan cara pemikiran yang mengikut DNA ayah ataupun ibu kita. Sebab tu, okay, saya boleh bagi sedikit ke apa yang orang kata mudah lah sebelum kita pergi lebih lanjut sikit pasal Colored Brain ni. Okay, siapa yang nampak gambar manusia lelaki atau hidung bersama tu bertemu tu, okay, biasanya orang itu dia lebih berfikiran kreatif, abstrak. Okay, siapa yang nampak gambar muka tadi macam dua orang tadi tu, dia berfikir lebih ke arah yang abstrak dan kreatif. Dan dalam masa yang sama, siapa yang on voice tu, siapa yang nampak okay, siapa yang nampak gambar piala FA, nampak macam cawan tu, okay, dia adalah lawan dia lebih cenderung berfikir secara konkret, secara logik. Tu secara instannya lah. Okay, namun saya biasa juga dapat macam walaupun orang tu asal-asalnya lahir secara genetiknya dia lebih berfikir secara kreatif, secara abstrak, tapi sebabkan kerja dia, sebabkan dia punya nature kerja dia dah biasa berfikir menggunakan dia punya logic thinking dia yang konkret tu. And selalu saya nasihatkan bila terjadinya macam tu ataupun vice versa tadi, lahir dia selalu fikir secara konkret logik tapi malam ni dia nampak yang gambar muka orang tu, mungkin juga sebab kerja dia,
Okay, selalunya yang terjadi adalah mungkin kerja tu akan selalu menimbulkan diri kita cepat stres. Ataupun kita ni dah stres terlalu lama, kita pun tak perasan. Ataupun orang yang dalam bidang jualan ni, dia dah terlalu terikut-ikut dengan cara dia punya ketua dia. Ataupun dia dah selalu terikut-ikut dengan cara budaya dia punya agensi dia. Sebab saya selalu beri talk pasal sale, pasal coloured brand ni especially untuk agensi jualan seperti penapis air, yang famous tu kan, yang dua jenama famous tu. Lepas tu untuk agensi jualan insurance, and then untuk agensi jualan unit trust. Sebab saya sendiri pun 12-15 tahun dulu saya pun pernah terlibat dalam agensi unit trust. Selalu yang terjadi masa tu saya muda-muda sikit lah, banyak terikut-ikut dengan cara leader, cara upline sebab dia dah berjaya. So orang-orang yang baru join ni, oh mungkin itulah kot cara dia. Kalau ketua aku berjaya, mungkin aku boleh tiru lah kot cara dia. Jadi itu yang membuatkan selalu orang dalam bidang jualan ni kadang mungkin boleh stres ataupun stuck. Tapi kalau cara pemikiran kita ataupun proses thinking kita ni, dalam bahasa mudahnya, barangkali kita sama dengan kita punya upline tu, mungkin tak jadi masalah. Kita tiru cara leader kita tu, proses yang dia pernah lalu tu kita tiru, selalunya boleh berjaya. Tetapi itu selalunya kita punya coloured brand ni salah satu je. So ada lagi 3 colour. So itu yang terjadi, ramai yang tak boleh nak terikut-ikut dia punya leader. Okay. Boleh saya tahu tak, kalau siapa yang dalam bidang jualan ni, dia ada terasa macam tu, yang rasa macam nak cuba ikut cara leader tapi macam alamak, cannot go lah, cannot really go nak buat sale banyak-banyak sebab sebenarnya stres. Siapa yang macam tu? Mungkin boleh share. Oh. Farhan pun ada. Okey. Cikgu Jack. Okey, ya. Sampai depress kadang. Okey, itulah dia. Kalau maaf kata kalau kita kurang kenal diri kita, itu yang membuatkan kita terikut-ikut kita punya leader. Mungkin saya boleh share sedikit kawan baik saya Jack ataupun Cikgu Jack ataupun Farhan, dia sempat join dalam ni. Okey, beliau coloured brand beliau A, jenis A, nanti saya jelaskan sikit. Tapi masa tu dia ikut ataupun dia dilatih oleh dia punya ketua yang coloured brand B. Sampai beliau pernah beritahu secara umum, mungkin saya boleh share balik Jack. Sebabkan begitu, beliau cakap beliau pernah rasa down sampai rasa nak menangis tepi longkang. Logik sangat sampai stres dia nak perfect. Okey, ada juga orang macam tu, yes, terlalu ikut logik, nak ikut nak kejarkan perfection sampai stres. So mungkinlah malam ni bukan rasa memang dah menangis. Allahu Akbar. Rambut tu dah memang menangis. Itu proses yang Farhan kawan saya dia pernah alami sebelum ni beberapa tahun lepas. Namun because dia dah kenal dia punya diri dia, okay, especially dengan coloured brand dia, saya pernah train tim beliau, tim yang saya cakap tu tim penapis air tu. Saya pernah train beliau bersama lagi 30 orang manager lebih kurang dalam tim tu. Dan sekarang ni beliau lebih kenal diri dan yang paling bestnya dia pun boleh latih tim dia sendiri. Okey. Ada beberapa orang yang dia latih bawah tim dia sendiri. Dah ada soalan. Dan beliau tak ikut dia punya brand colour tapi dia ikut anak buah dia yang brand colour. Dan tugas Farhan sekarang adalah inspire dan juga memberitahu proses-proses yang mengikut colour brand anak buah dia. Okey, saya dapat nampak tadi ada soalan, adakah coloured brand ni boleh berubah-ubah? Okey, kita rasa boleh berubah-ubah. Okey, tapi yang sebenarnya mengikut founder coloured brand ni sendiri, iaitu Mr. Arthur Kamazi, saya punya guru. Saya sempat alhamdulillah rezekikan untuk diberi
pentauliahan oleh beliau sendiri, direct pada founder sendiri. Okay. Sebenarnya mengikut kata Arthur Kamazi, kita tak boleh ubah kita punya colored brain because it is genetic. Kita dilahirkan dengan kita punya colored brain ni. Tapi apa yang kita rasa boleh berubah tu sebenarnya faktor dari segi environment. Macam saya cakap tadi, faktor dari segi budaya kerja, budaya agensi jualan especially. Because bila saya pun pernah rasa bila kita nampak kawan-kawan kita berjaya naik atas pentas close sale 100,000, 300,000, 500,000, 1 juta. Itu nombor-nombor yang saya biasa dengar bila saya masa sebelum ni berada dalam agensi unit trust. Mana kita tak terbakar bila duduk kat bawah kan. Lepas tu dia cakap, oh saya pun pernah berada dekat tempat you sebelum ni. Saya pernah duduk dekat tempat you sebelum ni. So, kalau dia boleh buat, apa sebab aku tak boleh buat? Dan saya dan kawan-kawan saya beberapa orang dan macam Farhan pun sendiri sebelum ni, kita pun tirulah cara orang yang berjaya tu. Kita pergi tanya dia, kau buat apa bro? Macam mana kau boleh close sale sampai betul sangat kan? Macam mana kau boleh close sampai 10,000, 30,000 dah macam chicken sangat dah ni. 50,000 ke bawah tu dah macam biasa dah bagi diorang. Ni diorang cerita dah 100,000, 500,000, 1 juta. Ni saya dapat check klien bagi 1 juta. Rupa-rupanya klien jenis klien yang corporate. Memanglah dia pergi letak sale banyak-banyak. And at the same time juga ada juga yang klien individu dia bagi 50,000 ataupun dia keluarkan dia punya duit EPF dia ataupun dia keluarkan dia punya duit ASB dia masuk pula dekat unit trust. Okey, itu yang saya momok-momokkan sebelum ni. Saya pun sampai heran. Okey. Ada satu orang lelaki ni yang saya ingat sampai sekarang, kerja dia apa tau? Macam mana cara dia boleh close banyak-banyak? Kerja dia pergi redah, masuk office orang sampai kena kejar dengan Pak Gad, dia tak kisah, and kerja dia adalah saya just nak bagi saya punya business card je. Dia kata. Kalau dia tak kena kejar guard masa tu, dia boleh sempat close. Okay, dia kata, okay nanti jumpa saya kat bawah, saya nak thumbprint you je. Okay, itu yang saya ingat lah. So, bila saya kenang-kenangan sampai sekarang kan, okay, itu sebenarnya merujuk kepada salah satu brand colour yang dekat sini. Nanti saya akan terangkan. Okay. But at the same time, itu adalah proses yang pertama. Kita kenal diri kita melalui colour brain. And kita akan faham, kadang-kadang kita ni cakap bahasa dengan klien, dengan pelanggan mengikut kita punya bahasa colour brain kita. Kita lupa ada lagi 3 colour brain yang berbeza ataupun 3 lagi cara pemikiran yang berbeza. So kita puas lah cakap gunakan kita punya brand colour, kita paksa klien sampai klien tak suka kadang-kadang. Okay, saya dulu zaman sebelum-sebelum ni lebih muda, saya orang yang pushy, orang yang asal tak close, saya paksa orang tu close. Sampai close. Okay. Tapi bila sekarang ni, bila dah berumur sikit, saya tak suka guna cara macam tu dan ramai orang tak suka. So rupa-rupanya inilah dia. Kita ingat, kita punya perception kat sini. Masing-masing ada penapis kita, ada filter kita yang tersendiri. Bila kita cakap sesuatu, dia sebenarnya perception buat orang yang dengar kita punya presentation ataupun kita punya bakal klien yang nak close dengan kita. Okay? So masing-masing ada penapis, ada dia punya cara dia faham, cara dia proses. Rupanya ada 4 cara. Satu cara dah kita punya. So kita ingat dah betul lah aku present. Apa sahaja dia tak faham? Okay. By the way, minta maaf kalau suara saya macam dah hilang-hilang. Saya pun tak sangka dah hilang-hilang pula. Okay, so 4 cara. Satu cara kita punya, lagi 3 adalah orang lain punya. So kita kena faham. Kita kena lalu proses ni dulu. Proses tu pula mengikut colour masing-masing. Barulah kita jumpa formulation macam mana kita nak faham sesuatu perkara. Alright? Okay. So, siapa pernah jumpa klien, dia dah rasa dah macam, ya Allah, aku rasa aku dah present the best tadi. Tapi tak close juga. Siapa macam tu? Yang dalam bidang sale. Atau usahawan, you... okay, yes puan.
saya. Ada lagi tak? Jumpa klien, saya, yes. Mas, okay, bukan saya gelak apa, maksudnya I am not alone and you are not alone. Ramai kawan-kawan kita yang sebenarnya macam tu. Okay. Okay, kalau sekarang, zaman sekarang saya cuba nak close sale untuk dapatkan training. Okay, kadang-kadang saya, okay, sebabkan saya dah faham color brain ni kan, saya biarkan klien yang bercakap. Sebenarnya saya sedang nak kenal pasti color brain dia yang mana satu antara empat ni. Okay. Okay, untuk orang yang dah berpengalaman dalam bidang sales ni, because you dah jumpa banyak kali rejection, you dah banyak kali jumpa kegagalan, you asyik penat nak try close dengan klien, tak close. Tapi ada certain klien you boleh close. You pelik tak? Ataupun you perasan tak? Ada certain klien kita boleh close. Siapa macam tu? Aku tak buka banyak mulut sangat, aku terangkan sikit-sikit je tapi boleh close. Siapa pernah ada pengalaman macam tu? Saya pernah. Banyak kali. Banyak kali rejection, banyak kali acceptance. Okay. Mana lagi banyak puan? Rejection or acceptance? Of course lah rejection banyak. Okay. Bukan saya nak kata apa. Maksudnya 3/4 ataupun 75% yang kita gagal nak close tu sebenarnya dia merujuk kepada 3 lagi jenis brain color yang tak sama dengan kita. Itu yang terjadi sebenarnya. Alright. Okay, so bila kita dah tahu 1/4 tu senang nak close, 25% senang nak close sebab kebetulan dia lebih kurang sama color brain yang kita. Okay, so saya nak perjelaskan sikit. Actually this is the way kita dan juga klien kita berfikir. Alright. Okay, so I don't know 40 to 60 of closing rate. Okay. Yeah, it can be. Okay, mungkin ada masa yang sama, mungkin juga kita boleh close orang yang brain color tak sama kita sebab mungkin dia dah lama follow kita. Mungkin dia dah suka kita punya kepribadian. Dia suka kita tapi bila kita present, sebenarnya dia tak suka pun. Sebenarnya dia tak faham pun. Saya sendiri untuk insurans anak saya. Okay. So saya sebenarnya, saya tak suka pun cara dia present and sebenarnya saya ada banyak sangat soalan untuk bagi saya kefahaman. Okay, sebelum nak sign up, sebelum nak keluarkan duit. Namun sebabkan isteri saya, dia dah follow lama dah agent ni and dia kata dia ni baik. Okay, and dia pandai ambil hati orang and dia punya sharing dekat dia punya IG tu very good. Banyak perkara-perkara yang dia share. Okay, so sebenarnya bila saya pergi presentation tu, saya rasa macam agak bengang lah sebab ada benda yang saya tak faham and bila saya nak tanya pula, masa tu saya bawa anak-anak saya 4 orang pula tu, so kalau saya nak spend masa tanya drill dia dengan soalan-soalan saya yang saya nak tahu, so dia akan membuang masa kami close keluarga dan juga ejen yang baik tu. Jadi saya pun simpanlah saya punya soalan. Saya banyak berpandukan orang kata apa, testimoni daripada isteri saya sebenarnya, apa yang isteri saya dah bagi tahu sebelum-sebelum ni. So macam mana pun even though yes the presentation is not that to my expectation, saya tetap close, saya tetap purchase the insurance dengan agent tu. Okay, so and saya pun ingatkan diri saya, kan color brain dia maybe tak sama ke, ataupun walaupun color brain dia saya rasa macam sama je dengan saya masa tu, tapi I know that she can do better. Maybe dia pun penat, dia pun ada, yelah saya pun tengok dia ada husband, dia pun ada anak-anak yang kecil-kecil yang berkeliaran masa dekat tempat presentation tu. So it's okay lah. Saya pun dah tahu keperluan untuk anak-anak saya. Okay, so itu saya punya pengalaman. Okay, dari segi presentation tu. Okay, mungkin saya pun malam ni saya punya presentation, dia tak berapa nak sesuai, susah nak hadam untuk beberapa jenis brain color
yang tak sama dengan saya. So saya pun dah meletakkan expectation. Sebenarnya saya tahu daripada 4 color ni, saya tahu there's always one brand color yang akan rasa macam boring kali ni. Sumpah aku tak faham apa dia cakap. Ataupun apa je lah yang mamak dia cakap. Sebab selagi dia tak pegang nota dekat tangan dia, saya dah tahu dia nak faham tu mungkin 20-30% je. And dia masuk ada orang gelak. Dia masuk program ni pun mungkin sebab Kak Yan. Sebab Kak Yan baik, dia dah sediakan platform ni dah lama, dia berempas pula saya. Yelah dah lama saya kenal Kak Yan. Dah jumpa, mungkin dah 3 tahun kot saya kenal Kak Yan. Sejak daripada zaman Apa kata COVID. kita berlakon, Coach Kailis? Kita berlakon. Kita berlakon. Berlakon. So Kak Yan boleh lakonkan watak. Kak Yan dah faham sebab Coach Kailis dah pernah ajar. So kita nak mereka ni faham, contoh bila dia deal dengan prospek. Tapi lupalah, Kak Yan tanya ke Kailis tanya? Okay, sebab saya faham semua color brand kan Kak Yan kan tadi tu. So Kak Yan tanyalah, Kak Yan tanya. Okay. Kak Yan tanya, lepas tu kita suruh diorang teka. Orang tu merah ke, hijau ke, biru ke, purple kan. Tapi sebelum tu Kailis share dengan diorang. At least macam merah tu karakter dia macam mana, ikut yang dekat gambar tu. Nanti Kak Yan lakonkan. Okay, merah. Okay. So ada 4 jenis color ni kan, jenis pemikiran manusia. Saya buka 1 point je. Sebenarnya ada 5 point setiap color ni. Okay. Orang red brain. Okay. Red brain ni bukan apa? Dia orang yang jenis berfikiran lurus, linear. Bila kita jumpa klien macam ni, dia tak nak hanky-panky sebab dia nak clarity. Macam contoh sebelum ni, okay, saya pergi jumpa ejen tu sebab saya nak faham pasal insurans. Bila saya tak faham pasal insurans, saya jadi kalau saya red brain, saya boleh jadi bengang. Itu orang red brain. Okay, dia tak nak hanky-panky, dia nak terus straight to the point. Okay. Skema. Bahasa mudah ada skema. Okay. Dan yang kedua, kalau orang green brain, dia punya pemikiran dia jenis chaotic. Okay. Chaotic ni ada orang sampai tak puas hati tu. Ada orang kata masa dalam training, saya punya master trainer ada yang Puan Lily Lau kat Malaysia ni, dia master trainer selain daripada Atta Kamazi founder. Madam Lily Lau ni dia master trainer, dia boleh tauliahkan orang kat Malaysia. Saya tak boleh tauliahkan orang. Saya hanya boleh train dan coach saja. Okay, so Madam Lily Lau kata ada peserta dia tak puas hati kenapa orang green brain ni nama dia chaotic. Bukankah chaotic ni kelam kabut, teruk sangat dia punya istilah dia. Tak boleh ke Atta Kamazi dia tukar random processing ke, random tu rawak. Kreatif so, ke kan? Kreatif ke. Atta Kamazi kata no, I cannot change. Dia memang orang yang chaotic. So orang chaotic ni pula kalau dia jadi customer, yang bestnya kalau masa tu dia tengah jalan-jalan kan, tiba-tiba you kata, "Bang, nak try tak minum air ni? Best, lazat." Dia terus beli. Dia terus minum, sedap beli. Saya hijau. Okay. Lepas tu saya pernah train sebelum ni, baru je train dekat Langkawi sebelum ni. Dengan program LGM tu Kak Yan. Ada seorang ni, dia memang green brain betul Kak. Dia tahu tak, dia pergi shopping mall, dia tak ada plan apa-apa tau. Dia plan dia nak pergi beli barang dekat supermarket. Lepas tu dia pergi dekat center tu, dia nampak ada orang jual kereta. Lepas tu orang tu cakap, "Kak, nak try tak duduk dalam kereta ni?" Masa tu dia kata kenari paling baru. Lepas tu dia duduk dalam kereta tu. Lepas tu dia kata, saya baru teringat lah, saya sebenarnya memang perlukan kereta. Saya dah malas nak gunakan kereta. Lamborghini ya. Masa tu dia dekat Ampang. Masa tu dia dekat rumah dia. Dia kata, yelah aku baru teringat. Aku memang tak, kalau boleh aku tak nak menyusahkan husband aku guna kereta. Aku nak kereta baru, kereta kecil. Kenari ni sesuai lah. Berapa? Alah Kak, kalau hari ni akak datang ni, akak bayar 1,000 je deposit. Lepas tu terus saya settlekan loan tu semua. Dia bayar? Okay. Dia bayar. Lepas tu dah lah dia kerja dengan Gomin kan. Loan dia lulus, senang nak lulus. Okay. Lepas tu dia dapat sebab kereta. hijau ni gajah pun boleh terbang. Visualization diorang tinggi. Sebab tu saya rasa lah kalau orang yang hijau ni cakaplah banyak-banyak dan insyaAllah dia jadi. Sebab cakap kan doa kan. Lepas tu dia banyak nak. Dia tak Biru. Yang biru pula. Okay,
everything is connected. Orang yang ada intuitive processing, dia proses ikut dia punya Logik. bukan Kak, dia punya Ah, naluri Kak. naluri. Oh, okey. Naluri kat hati dia. Hmm. So proses dia kat sini untuk orang biru ni, dia tak boleh terus kita close macam orang green brain tadi. Kena Okay. gosok perut dulu lah. Sebenarnya akak kena gosok perut. Bagi Gosok detail perut. cerita A to Z. Pam. Dia nampak. Baru say yes. Ah. Padahal aku dah bayar dah. Okay. Dia tu saya cakap tadi, dia kadang-kadang dia membeli tu bukan sebab orang tu, bukan sebab ejen jualan tu, sebabkan isteri dia, sebabkan suami dia. And then nanti alih-alih dia kata kat kita kan, yang yang pasangan kita yang blue brain tu ataupun kita yang blue brain tu akan cakap, alah saya beli ni pun sebabkan saya kesian dekat dia tau. Blue brain ni. Sebab tu kena nangis tau. Itu tips Coach Karis bagi saya sangat berharga. Nak handle blue brain ni aku kena nangis baru dapat. Kalau kita bentak-bentak jangan harap lah. Tak boleh mata. Nangis pun Kak Yan, kalau kita buat dengan yang bukan pasangan kita ataupun yang dengan darah daging kita, dia tak makan. Tu boleh tak makan, diorang boleh detect tau. Ya betul. Kita jangan sebab orang lain, jangan sebab kita nak settle orang lain, dia takkan. Dia macam ni untuk kita ke, untuk anak kita ke, memang untuk kita lah, senang. Dia boleh tahu tau dengan kita punya facial reaction ni, dia tahu kita ni kau nak duit aku je ni, kau bukan jaga aku pun. Yeah. Itu orang blue brain. Dia dah susah jugalah blue brain ni nak convince Susah. Susah cakap. Orang. Okey. Buat pengetahuan you all semua, rakan saya, sahabat saya yang Farhan Haliza ni, dia sekarang ni dah jadi manager kan, saya cakap tadi kan. Dan dia juga adalah seorang blue brain. Cikgu Jeb blue brain. Cikgu Jeb blue brain. Okey. Nampak tu? Ya, suara dah besar. Suara dah. Ya. So, orang blue brain ni dia ambil masa yang boleh jadi lama, boleh jadi sekejap, boleh jadi sederhana. Wallahualam kita tak tahu. Diorang je yang tahu. Kena follow up kalau macam ni customer. Setahun follow up baru close. Dia kena ada suntikan emosi tau. Kan betul tak? Betul Kak Yan, betul. Tapi lagi emosi yang purple tu lah. Yang last lah, purple. Okey, tak sabar. Okay. Yang purple ni pula kan. Yang purple ni relational processing. Tak, sebab Kak Yan tengok waktu dah dekat pukul 10. Itulah, mana sempat Kak Yan 30 minit kau. Okey, so kita tak apa ni, kita bagi diorang surface je. At least diorang tahulah merah ni macam mana, hijau ni macam mana, biru macam mana, purple macam mana. So kalau kita dah detect pelanggan kita tu macam ala-ala merah, kita janganlah cakap benda tak logik. Kalau kita dah detect pelanggan kita tu biru, kita bagilah injection family dia, dapat something. Kalau kau meninggal anak kau macam mana, senanglah yang biru ni kan. Okey, purple. Okey, yang purple ni pula lagilah, dia akan follow you, dia akan tanya you banyak soalan, dia akan buat research sendiri sendiri. And dia ambil masa lama gila dia nak close sale dengan you. Sebab otak dia perlukan banyak sangat information tentang benda yang dia nak sign up tu, tentang benda dia nak beli tu. Kalau purple brain ni orang yang suka macam accountant ke, berkira-kira ke, macam mana? Okey, bahasa mudah dia berkira-kira tu sebenarnya bukan apa. Diorang ni diorang ni orang yang praktikal. Rafiq, you jangan risau, you tak kena follow up ke tak, nanti dia yang akan menghantui you, dia akan tanya you banyak gila soalan. Saya pernah kena, partner saya, isteri saya pun pernah kena, dia nak cuba close client untuk tadika, untuk student tadika. Tanya, tak close. Rupanya dia pergi tanya tadika lain, dia pergi tanya tadika nombor 3, tanya tadika nombor 4. Setahun lepas tu dia datang balik, kita tengok, kita tak delete WhatsApp tu kan, dia tanya, bila isteri saya tengok balik, ya Allah, bini pernah tanya I soalan setahun yang lepas. Sekarang dia tanya lagi soalan. Dia tanya I soalan yang sama. So dia kena sabarlah. Ya, lebih kepada bertanya-tanya. Ya. Dia bertanya-tanya sebab dia nak cari benda yang paling praktikal. Bukan semestinya murah tau. Kalau
Saya nak cerita sikit. Okay, 20.9 ni saya dijemput untuk cerita pasal sale gunakan colour brand ni dekat Cyberjaya tau. Ada Kak Long jemput saya. Siapa kenal Kak Long? Kak Long Otai ni, dia orang yang otai dalam bidang sale ni, dia jemput saya untuk saya ceritakan lagi pasal colour brand ni. Saya boleh ceritakan sikit lebih banyak detail pasal orang purple, orang semualah. Ada cara tips dia macam mana you nak close orang purple brand ni, dan saya dapati dia adalah sama je. Dia perlu detail, dan kalau kita bagi detail pun tak close bang. Dia ada cara. Bagi dia manual. Kena bagi manual. Bagi menu boleh, nanti dia akan spend masa lama sangat. Tapi dia ada Dia cara. kata menu kita salah. So, okay Kak Yan, saya dah terangkan semua kan. Okay, sekarang ni kita nak cuba berlakon. Okay. Lupalah Kak Yan jadi pelanggan ke? Kak Yan jadi seller? Okay, Kak Yan pun tahu semua colour brand. Okay, saya cuba jadi pelanggan. Okay, Kak Yan jadi seller Okay, sekarang ni kita cerita training lah. Contoh nak buat training Okay, Kak Yan seller, Kak Yan provider. Okay. Tuan Khalis, saya daripada Leading Quantum. Saya adalah marketing team. Saya tahu kalau Tuan Khalis boleh ceritakan ataupun bagi tahu apa training yang Tuan Khalis mau. Okay. Okay, saya untuk pengetahuan semua, okay, saya cuba lakonkan. Saya pilih satu watak colour brand yang antara 4 ni, tapi sekarang saya tak bagi tahu dulu saya yang mana. Okay. Okay, dan saya akan bagi tahu Kak Yan. Kak Yan cuba close saya, okay? Okay. At the end of the presentation, baru saya akan cakap, saya sebenarnya melakonkan watak colour brand yang mana. Okay. Alright Kak Yan, you nak cuba, bukan nak cuba, you nak cuba beritahu saya, you ialah training provider kan? Ya, betul. Okay, saya ada syarikat, saya ada staff, and saya sebenarnya pun tak tahu training mana yang sesuai untuk saya punya company. Saya bisa tahu nature of business yang syarikat tuan? Okay, saya ada kilang yang memproses semiconductor. Wow. Okay, kalau macam tu kilang tuan ni ada orang atasan, orang bawahan dan orang pertengahan. Adakah mereka ada hubungan yang baik? Jika mungkin tak ada, kita boleh offer ataupun berikan team building untuk syarikat tuan. Okay, sebenarnya kan saya tak kisahlah dia nak buat team building ke apa kan. Saya sebenarnya kan saya nak pastikan saya punya kilang ni dia tak rugi tau. Okay, kalau macam tu saya akan bagi tuan quotation, trainer profile kami dan juga kita punya agenda untuk 3 hari 2 malam. Boleh tuan? Tuan boleh bagi saya email address. 3 hari 2 malam tu untuk training apa tu puan? Team building di mana kita akan buat di dekat Tioman. Jadi 3 hari 2 malam ni ada sesi-sesi untuk mereka kenal each other, kenal diri sendiri, untuk mereka membuat aktiviti bersama agar mereka akan close sangat. Okay, bila dia orang close ni maksudnya saya sebagai majikan, saya sebagai owner, saya nampak benda tu nanti tak rugilah. Oh tidak tuan, sebab kita punya ROI sangat tinggi di mana bila mereka ada hubungan yang baik antara mereka, barulah pekerjaan mereka tu smooth. Bila smooth, insya-Allah semua kerja tu dapat dilakukan on time. Okay, berapa duit saya nak kena spend ni untuk training yang you kata saya takkan rugi ni? Okey, tuan boleh bayar menggunakan HRD di mana duit caruman tuan tu kalau tak digunakan lepas 2 tahun akan hilang. Jadi baik gunakan untuk ni kerana kami akan bantu macam mana kita nak buat claim kepada hotel, transport, ferry dan juga latihan. Okey. Kalau obviously saya takkan join lah training tu kan. Saya akan hantar staff, okey. Lepas tu kan kalau you cadangkan dia kat Tioman tu, boleh percaya ke saya punya staff ni? Kami ada beberapa testimoni. Saya akan sertakan sekali dalam proposal 3 company yang kami dah jalankan di Tioman dan apa respon daripada peserta-peserta di sana. Respon dia macam mana tu puan? Wow, respon mereka memang sangat menggembirakan dan memang mereka rasa nak buat setiap tahun dengan kami. Okay, kalau saya spend macam contoh program tu 3 hari 2 malam apa semua, okay, what not, dan saya tahu saya boleh claim saya dengan SRTF, saya tak ada masalah. Cash flow company saya okay. Dan saya memang ada allocation yang tertentu untuk training dan saya belum gunakan lagi tahun ni. Saya memang nak spend. Okay. Cumanya macam mana you nak pastikan kepada saya sebabkan saya tak ada dekat situ.
Saya nak pastikan staff saya ni dia tak, tak tuang, tak ponteng. Oh, okey. Nanti rugi. Ya, betul. Okey, tak apa Tuan. Kalau macam tu, kita akan, Tuan boleh lantik antara mereka tu sebagai Tuan punya representative dan kami akan membuat laporan daripada masa ke semasa lah. Maksudnya setiap latihan tu kita akan ada gambar dan kita akan membuat prestasi kepada setiap peserta, dia punya gap sebelum dan selepas latihan. Oh, sebelum Kau dan close selepas. juga. Cepat. Okay. Aduh. Okay, for me, Ya Tuan. saya Stres aku boleh. kalau ada klien macam ni. Oh, stres ya? Itu baru sikit Kak Yan, stres. Okay, sebelum saya buka apa ni kan untuk ni. Okay, sebelum Kak Yan teka, kita nak audience kita teka. Agak-agak saya melakukan colour brand yang mana? Purple. Ya, purple. Merah. Oh, okay, Jack jawab merah. Merah. Tapi Kak Ain pun rasa merah. Clarity dia tinggi. Okay. Tapi saya ada satu point tu. Saya nak tekankan klien Red Brain ni. Apa dia Jack? Kalau Jack tahu. Saya tak ada kat sana. Macam mana you confirm diorang okay? Dia nak jaminan tu, garanti. Tak nak Anki Pengki. Nak semua Orang Red Brain ni dia suka minimize risiko tu kan. Dia banyak fikir risiko tu. Tak nak rugi. Betul. Tak nak rugi. Alhamdulillah. Betul apa yang Jack cakap dan Kak Yan cakap pun betul. Kak Yan sokong membantu lagi Jack punya ni. Tapi dia kalau purple, saya rasa dia akan soal ni tau. Dia orang ramai tak cakap purple. Kalau dia orang purple, dia akan cakap macam ni. Macam mana nak claim HRD? Macam mana saya nak tahu duit saya banyak dekat HRD? Macam mana kalau saya dah buat ni HRD saya tak boleh claim? Itu soalan-soalan orang purple saya rasa. Ya, betul Kak Yan. Okay. Dia sangat praktikal sebenarnya. Walaupun kita sakit hati, dia tanya soalan macam, kau ni nak ke tak nak training ni kan? Tanya soalan banyak kan? Tapi sebenarnya dia tengah being practical. Okay. Saya komen lebih sikit pasal yang Red Brain tadi. Betul cakap Cikgu Jack tadi. Orang Red Brain sebenarnya saya sedang melakonkan, diorang ni sangat fokus kepada risiko. So kalau kita tak faham, kita nampak macam kenapa dia ni nak point benda-benda negatif lah. Benda belum jadi lagi dah negatif. Aku cakap aku boleh buat lah kan kalau hati kan. And then saya pernah kena juga dengan klien Red Brain. Rupanya kan dia pergi apa tau? Dia pergi study saya punya background dekat internet. Lepas tu saya dah tahu akan ada klien Red Brain. Saya buat apa tahu Kak Yan? Saya terpaksa display kan saya punya sijil clarity, betul. Sebab dia tak nak kena scam dengan orang yang tak ada sijil. Dah bangun. Betul. Saya nak share malam ni. Okay. Kak Yan cuba sebab Kak Yan dah selalu jumpa lah orang-orang ni kan sikit-sikit. Tadi kalau contoh orang tu dia hijau, dia boleh cakap macam ni je tau. Okay, saya rasa saya nak nanti you deal dengan orang budak saya. Macam tu. Kalau orang hijau. Terus. Budak hijau lah. Sebab saya sendiri hijau. Saya memang selalu malas sebenarnya. Kalau apa-apa, okay you deal dengan saya punya staff. Tapi saya nak sebab kita malah nak tanya risiko bagai kan. Kita tahu benda tu okey, jadi cantik, jalan. Okay, back to you. Okay, itu kalau kita green brain. Kalau klien kita green brain, sama-sama green brain. Okay, so kalau tak sama tu yang payah tu yang rejection banyak. Okay, so ni adalah contoh test result colored brain. Ni pasal yang kotak-kotak ni kita punya dominant colored brain ataupun yang genetic colored brain yang cuba kita kenal pasti melalui test. And then yang ni, yang spike ni, yang segitiga ni adalah merujuk kepada kitanya miscommunication. Akan ada satu color daripada 4 color ni, boleh jadi color yang sama ataupun selalunya color yang tak sama. Asal kita jumpa orang color tu je bisa macam, ya Allah aku bengang betul lah dengan dia ni kan? Kita cuba jaga kita punya perasaan pun kita bengang juga. Rupanya dia keluar, contoh macam test result ni, orang ni dia bengang dengan orang red brain. Dia result colored brain green and then dia bengang dengan orang red brain secara communication. So maksudnya dia ada miscommunication dengan orang red brain.
Saya selalu pegang purple lah. Okay. Apa jadi green jumpa purple? Nak jadi simple kau boleh kata yes, betul. And ataupun purple bila jumpa green kan dia rasa macam apa je lah yang kau cakap ni, lepas tu kau cerita kau dah habis. Macam tu. So macam mana step yang pertama tadi kenal diri kita. Yang step kedua kita nak kenal semua colored brain ni sebab kita nak kenal bila klien cakap je kan, aku dah tahu dah kau ni colour apa. Orang sale dia patut macam tu. Sebab apa tahu? Okay, ini okay. Sepatutnya saya ada satu slide lagi. Saya akan pergi back slide tu. Okay. Macam ni. Kita dah ada macam satu bentuk ramalan ataupun sebenarnya bagi saya adalah macam ramalan lah. You boleh meramalkan klien you ni, blue brain macam ni. Purple brain macam ni. Dean slow memang paling lama buat keputusan. Orang blue brain buat keputusan dia ikut dia punya intuition dia, naluri dia. Tadi saya berlakonkan orang red brain ni, dia macam ni. Dia betul-betul think thoroughly sebenarnya. Okay, tapi yang green brain tadi contoh yang tadi yang tak ada plan nak beli kereta, tiba-tiba ada orang cakap, "Kak nak beli tak kereta ni? Dia tengah murah ni." Boleh lah. Itu green brain. Okay, tapi ada kalanya kalau you bukan green brain, you jumpa orang green brain, you tak close. Boleh jadi macam tu. Walaupun kita rasa macam, senang je nak close orang green brain. Sebenarnya kita tak faham ataupun kurang faham dia. Okay, and then saya boleh detailkan lagi macam mana orang sales selalu tanya saya, tuan ataupun coach, macam mana kita nak tahu orang tu colour brain dia apa? Buat masa ni adalah rahsia. Tapi dia ada pattern-pattern yang sama je. Sampai balik saya jumpa sama je. Green lelaki ke perempuan ke sama je. Okay. Nanti sebenarnya saya dah lama dah untuk pengetahuan semua, macam saya dengan Cikgu Jack. Dan beberapa lagi 3 orang lagi lelaki yang saya jadikan mereka ni saya punya senior colored brain practitioner. They get to be their own colored brain. And diorang dah faham colored brain semua dah. And then diorang makin faham diri diorang ikut colored brain masing-masing. So saya suka kalau saya ada program untuk orang sales, saya akan jemput kalau boleh 4 orang ni ataupun salah seorang ke. Contoh macam Cikgu Jack saya jemput, saya akan let dia share. Bukan saya dah lagi, saya let dia share as a blue brain. Cikgu Jack ni dia blue brain, dia akan cerita orang blue brain ni macam mana. So jadi you akan lebih faham orang blue brain ni macam mana dengan bahasa yang bukan bahasa trainer, bahasa coach, bahasa yang mudah-mudah. Itu kalau saya diberi peluang lah atau siapa nak kita nak boleh collab ke nak buat program sales untuk colored brain untuk orang sales, kita boleh buat macam tu. Okay. Dan yang paling penting saya nak share kat sini, ni. Saya pernah share banyak kali lah pasal ni, benda ni dekat orang-orang sales kan. Saya cakap sebelum ni paling baru yang dalam bidang sales, orang yang buat hibah. Okay, saya cakap kat diorang tahu, diorang dah belajar Stephen. Ada tu yang dah belajar pasal DISC. Saya nak cerita pasal perbandingan. Okay. And ni, your personality type, MBTI, siapa yang tahu kan? Sini sedikit tak ni kalau. Okay. MBTI ni pasal personality. DISC ni pasal personality. Okay. So, colored brain ni bukan pasal personality kita. Walaupun colored brain, cara kita berfikir boleh menentukan kita punya personality. So, takkan you nak jumpa klien, you cakap, klien, you boleh tak? Ni, you jawab dulu test. Saya nak tahu you punya personality lah. Takkan macam tu kan? Aduh, itu tak? Okay. Stephen, saya bukan nak merendahkan mana-mana. Saya cuma nak menyatakan dia punya colored brain ni punya practicality versus model-model lain ataupun tools-tools lain. Okay. Kalau kita guna Stephen, yang saya tahu, kita kena letak jari kita dekat biometrik tu. Biometrik punya mesin tu, baru kita dapat kenal pasti kita punya dekat antara 5 ni. Analytical ke, saya bukan arif benda ni, thinking ke, sensing ke, instinct ke, feeling ke, intuitive ke. Boleh tahu, tapi you kena suruh klien you letak dekat mesin. You kena bawa mesin tu, and mesin tu saya tahu mahal.
And takkan you nak beli mesin tu bawa ke Lukile. So it is not practical untuk orang sales. Tapi kalau you nak guna Stiffin ni untuk kena pasti biometrik ataupun pemikiran anak you ataupun sebab yang saya tahu guna Stiffin ni kita boleh kena pasti anak kita punya cara pembelajaran yang efektif dia. Ataupun you nak kena husband you punya wife you, diri you sendiri, boleh. You pergi jumpa practitioner dia, you pergi jumpa dia punya master trainer dia, letak tangan you dekat mesin tu. But it is not practical for orang sales. Kalau kita jumpa klien satu hari, 2 klien pun dah cukup penat. Apatah lagi kalau you kena redah jumpa 100 orang. Macam saya punya kawan tu dulu dekat Unit Trust tu, dia selamba boleh redah 100 orang. Okay. And then at the same time, metafizik. Takkan every time you nak jumpa klien you nak minta tarikh lahir dia. So dia akan rasa macam, hey, you menceroboh I punya data privacy lah. I belum kenal you sangat, you nak minta I punya tarikh lahir. Kenapa so dia akan start rasa tak selesa. So chances untuk bertemu orang dengan rejection adalah tinggi. Make sense tak apa yang saya cakap ni untuk dalam bidang sales? Siapa rasa dia make sense? Okay, Tuan Andi, thank you. Okay, saya buka video saya nampak. Okay, so untuk Stephen husband thinking, so kena kontrak dengan insting. Okay, itulah. Kadang-kadang, okay, kalau saya diberi masa yang lebih lama, mungkin saya akan buat kajian lah. Macam mana kajian nak relatekan colored brain dengan Stephen. Okay, because both are based on genetics. Okay, tapi kalau kita cakap pasal orang-orang biasa, and bukan apalah, saya dah banyak kali saya share colored brain ni dari segi training ke, sharing macam ni ke. Ramai yang beritahu kat saya, coach ataupun tuan, colored brain ni memang mudah untuk faham. Untuk semua jenis orang, especially kita usahawan, kita bidang jualan, insyaAllah colored brain ni memang sangat mudah untuk kita faham. Saya dah cakap sangat mudah dah, tapi mungkin tak adil untuk you all because saya dah praktik dah almost 8 years, 8 tahun. Bagi training colored brain dah 5 tahun. Okay, so tak adil saya cakap sangat mudah. Tapi saya boleh kata, saya potong yang sangat tu, dia mudah untuk faham, untuk difahami oleh untuk difahami oleh rata-rata all walks of life. Maksudnya orang yang latar belakang macam-macam pun boleh mudah faham. Maksud saya cakap mudah faham. Dia, and then kita baca lagi nota dia, kita baca lagi, hadam lagi, kita relatekan dengan diri kita relatekan dengan pasangan kita relate dengan adik-beradik, dengan ibu bapa, kita akan rasa, ya, padahal aku asyik gaduh dengan dia ni. Padahal aku senang nak faham dengan dia ni. So you boleh relate dengan colored brain dengan mudah. Sebab tu colored brain ni dia mudah untuk difahami untuk kebanyakan orang. Itu saya nak cakap, bukan kebelakangan, kebanyakan orang. Okay, so sebelum ada apa-apa, sebelum kita akhirkan, maybe lagi 10 minit kot Kak Yan. So, siapa ada soalan tak? Atau you nak share masalah dengan staff yang purple? Sekarang Alhamdulillah, yes, Kak Yan selalu sangat cerita pasal benda ni. Staff Kak Yan seorang ni purple brain, husband dia blue brain. Anak-anak Kak Yan boleh tak determine. Ada 4 orang kan? Siapa ikut blue brain, siapa ikut green brain. So bila kita kena pasti, colored brain pun ada dia punya learning style dia tersendiri. Kalau kita tahu anak kita punya learning style ikut colored brain tu, InsyaAllah kita tak payah nak marah sangat dah. Marah pun tak guna. Kita ikut dia punya brain colour dia. Anak banyak ikut mama asuh, banyak green. Nak tanya sikit boleh tak? Saya minta maaf lah kalau soalan saya ni macam kelakar. Okey. Saya segan nak tanya tapi saya nak tahu. Okey, Cik Haris macam ni. Kalau okey, example kita layan dengan purple brain. So kita dah belajar benda ni. Ya Kak, yang saya merah Okey. So bila saya dah belajar dan saya cuba akan praktik dan saya dah faham sikit walaupun surface. Benda ni kan dia akan buat kita
tekanan tak? Sebab kita nak kena bersabar banyak tau. Sebab sebelum ni kalau kita banyak sabar, kita macam marah jugalah. Sabar dan marah juga. Tapi bila kita belajar ni, kita lebih kepada bersangka baik dan husnuzon. Dia melatih jiwa sebenarnya, saya nampak benda ni. Jadi macam mana saya nak make sure pemahaman saya yang sikit ni untuk saya make it benda tu better untuk akan datang. Maksudnya apa yang saya perlu terapkan dalam perasaan ataupun jiwa saya yang relax Ayu, dia purple brain. So you kena handle purple brain like this. So macam mana tu Encik Khalis? Apa nasihat Encik Khalis lah sebenarnya? Kena banyak istighfar ke Idayu 1000 kali satu hari lain dengan purple ke macam mana? Sorry Okey, Masya Allah. Boleh saya katakan ini adalah soalan yang genius Puan Idayu. Okey, soalan dia mencabar tapi insya-Allah saya boleh cuba jawab. Okey. Tunjuk yang test result tadi. Okey. Ni merujuk saya punya colored brain juga. Saya tak boleh tahan bila tengok ada orang cakap-cakap. Okey, tapi tak apa. Alright, macam ni Puan Idayu. Okey, soalan tu saya suka sangat. Okey. Okey, tadi Puan Idayu pun dah mengaku sendiri. Saya tak tahu macam mana sebelum ni Puan Idayu tahu colored brain ni daripada saya ke, ataupun just dengan malam ni je Puan Ayu dah boleh tahu you yourself aku rasa aku colour yang tu lah. Okey. Saya sebenarnya Cik Khalis banyak yang cakap pasal colour ni sampai saya marah pun Kak Ijan lah. Apa colour purple? Apa purple colour? Okey. Tapi memang saya bila dia cakap dengan saya ada Cik Khalis buat benda ni kan, saya sangat teruja nak tahu. Okey, alhamdulillah. Okey, dia harus bermula dengan masalah kat diri kita. Lepas tu kita bangkit, kita istighfar memang ada. Okey, kita bangkit dan kita dah bersedia nak terima ilmu baru. Okey, itu dah terbaik dah Puan Ayu. Okey. I hope that saya tak bersepah sangat cakap sini. Okey, dia macam ni. Bila kita faham diri kita and kita pun tahu dekat mana ataupun dengan orang mana asyik-asyik jumpa orang macam tu aku frust. Ataupun kita dah makin sedar, oh jumpa orang purple, bengang. Itu satu petanda yang baik sebenarnya. Ini sebenarnya merujuk kepada, sorrylah sedikit technical sikit, because ramai dalam trainer juga kan, ataupun terlibat dalam bidang training ni kan. Ini merujuk kepada Bloom's Taxonomy. Paling bawah kita akan kena remember dulu. Kemudian baru kita understand. And then baru kita cuba apply. Okay, itu 3 tahap yang pertama, yang paling bawah. Dan ada lagi 3 tahap yang atas, dia adalah high level thinking. Yes. Bloom's Taxonomy. Okay. Tapi yang paling bawah tu, yang tadi remember, understand and apply tu, itu merujuk kepada kita punya low level thinking. Okay, selalu kita akan dalam masa yang kebanyakan kita akan guna kita punya low level thinking. Okay. So when we remember, kita frust dengan orang yang asal jumpa orang ni saya tak close. Asal jumpa orang ni aku bengang. Bila kita dah tahu buat colored brain test ni, kita tahu miscommunication satu. Yang spike tinggi ni, contoh yang merah ni kan. Asal jumpa orang red brain je bengang. Itu bagus. Sebab kita dah remember kita bengang kat mana. Then baru kita try to understand orang red brain ni macam mana. First, dia tak sama dengan kita. Dalam rujukan dekat test ni kan, dia aku green. Asal jumpa aku bengang dengan orang red. Apa pasal dekat mana yang nak titik nak bertemu tu. Okay. Kita akan baca ciri-ciri orang red brain. And kita akan ingat balik. Oh, orang red brain ni dia bengang ataupun aku bengang dengan dia ataupun dia tak close dengan aku sebab there's one point. Yes, understand dulu and then to adjust. Baru kemudian kita boleh reapply. Kita jumpa balik orang ni, kita akan ada better punya presentation. Better understanding pasal orang red brain. Macam tu. And mujur kita ni, alhamdulillah kita ni lahirkan sebagai orang Islam. Kita boleh amalkan istighfar bila kita bengang dan kita ada pemahaman husnuzon. Kalau ilmu ni asal-asal dia untuk orang, dia atakan mazhab ni Mak Saleh. Alright?
Mak Saleh pun, dia pun cakap, dia kata belajar colour brain ni, dia kata boleh increase kita punya circle of tolerance. Mula-mula kita punya circle of tolerance tu kecil dengan orang, contoh orang ni orang red brain. Asal aku jumpa kawan macam nak pijak-pijak je kau ni, macam aku ni tengok kau besar kecil je, tapi sebab aku perlukan sel ni daripada kau sebab aku nak tanggung family aku ke apa benda ke, okay, whatever kita punya reasoning yang bentuk motivational, aku kena juga close, aku kena sabar, aku kena husnuzon, aku kena istighfar. Itu kita sebagai orang Islam. Orang yang bukan Islam pun kata belajar colour brain ni memang insya-Allah memang kita boleh increase kita punya circle of tolerance. Makin lama kita punya petala kesabaran tu makin besar and kita boleh uruskan kita punya expectation kat diri kita. Jumpa orang ni tak close, lepas ni dah tahu dah kenapa. Ataupun kita boleh sedia, sebelum ni aku jumpa dia ni tak close, sekarang aku follow up balik sebab aku dah tahu dah kau ni red brain, aku tahu kat mana point kau, aku tahu macam nak close dengan kau. Bila kita buat follow up, itulah dia. Kalau Puan Ayu, kalau kita belajar colour brain ni dengan dalam-dalam, insya-Allah memang banyak bagi kita manfaat kita dan klien kita dan juga kita punya family. Alright, so lebih saya okey, saya display slide saya yang terakhir ni so that you can have my contact number lah, my contact number. Saya banyak aktif kat TikTok, saya banyak share pasal colour brain ni dekat TikTok. Sampai bukan nak kata apa, tapi ada beberapa video saya pun tak sangka dia jadi FYP. So, orang nak tahu pasal diri sendiri.